Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Kembali lagi bersama saya Awi di dalam channel Awi Kreatos. Channel yang menyajikan cerita-cerita seram bagi memenuhi selera peminat kisah-kisah horor. So guys, apa khabar korang semua? Hari ni memang Awi nampak lain. Sebenarnya Awi bukan pemakai niqab pun ataupun cadar ni. Cuma ada salah seorang daripada penonton Awi yang bernama Rauda Al-Munawarah. Ya dek, hari ni akak cuba pakai niqab macam yang awak cadangkan. So, harap dengan ini video Awi mendapat suara ataupun kualiti suara yang lebih baik, insyaAllah. Terima kasih ya dek. Jadi hari ini Awi nak membawakan dua kisah dalam satu cerita berkenaan dengan sewa rumah yang berpenghuni lagi. Dulu Awi ada cerita berdasarkan pengalaman subscriber dan pengalaman Awi sendiri. Tapi kisah kita kali ini yang menyeramkan dan juga Awi dapat dari TikTok dan Says.com. Jadi guys, cerita ini berkenaan dengan sekumpulan remaja yang menyewa rumah di satu rumah ni dan dia menerima banyak gila gangguan guys. Di mana untuk cerita yang keduanya pun sama, diorang ni menyewa rumah di mana rumah itu memang super duper ngeri guys dan sempat beredar di TikTok. So kalau korang nak tahu ceritanya guys, stay tune. Tonton cerita Awi ni sampai habis dan Awi akan ceritakan semuanya. So, tanpa buang masa lagi, jom kita terus ke ceritanya. Santuy! Pernah tak korang mengalami satu situasi ganjil apabila terkadang korang macam perasan ada terdengar bunyi-bunyi maupun suara-suara aneh? Mungkin korang merasainya tak kala di mana-mana sahaja maupun apabila berada di rumah korang sendiri. Kejadian ini telah terjadi pada salah seorang pengguna Twitter @ame_adverse telah berkongsi kisah tentang beberapa insiden yang menyeramkan guys yang berlaku di rumah sewanya. Menurut pengakuan Ame, cerita ni memang kisah benar yang dia alami sendiri guys. Sebelumnya, cerita ini tak diberitahu di mana tempatnya dan tahun berapa. Dia cuma berkongsikan cerita macam tu je lah. Mungkin adalah yang nak disembunyikannya dari situ. So, Awi harap korang boleh faham, okay? Jadi, ceritanya macam ni. Pada masa tu adalah akhir semester 2 untuk Ame. Dan Ame ni tak ambil kisah sangat pasal nak sewa rumah. Sebab menurut cerita Ame ni, susah sangat nak cari sewa rumah di area-area diorang ni. Kalau ada member yang mengajak untuk sewa rumah, dia akan on je lah. Sebab kiranya kalau kawan dia dah mengajak dia untuk menyewa rumah, maknanya kawannya dah dapat rumah lah kan. So si Amir ni pun bila mana kebetulan ada classmate dia mengajak dia untuk duduk satu rumah sekali dengan dia. Dia kata mungkin ada beberapa orang lagi yang dia nak cari untuk memenuhi rumah tersebut. Di mana rumah tersebut adalah rumah yang bertingkat 2. Kira besar luas jugalah rumah tu kan guys. So bila mana dia dah cari genap 12 orang. Tapi bila mana Amir ni dan kawan dia ni dah menghubungi si tuan rumah, di mana tuan rumah ni berbangsa Cina guys. Peliknya uncle ni boleh kata dengan dia 2-3 hari lagi nanti baru datang ya, dia kata. So Amir dengan kawan dia ni pun macam okey lah, tak apalah, kita tunggu je lah ya Mei. Okey lah kata Amir. Sementara menunggu 2-3 hari tu, dua orang ni Amir dan kawannya ni yang si pengajak budak-budak lain untuk sewa rumah sekali saja je nak berjalan dekat area rumah yang uncle tu sebelum ni dah pernah bagi map dekat dia orang. Jadi dia ikutlah map tu dan dia cari-carilah. Dia sajalah nak tengok-tengok rumah tu. Bila dia dah tengok, dia nampak ada satu rumah dan di rumah itu ada seorang uncle yang berada di kawasan rumah tu tengah cabut-cabut rumput guys. Dan uncle tu berbangsa Cina. Jadi sambil gelak-gelak lah si Amir dengan kawan dia ni, "Nanti itu rumah kita." Creepy kan dia kata. Lepas tu dia gelak-gelak, mak bersarang, maksudnya bersemak-semak dekat sana. So diorang pun sambil gelak-gelak, tak apa, kita tunggu je lah 2-3 hari. Di mana selepas diorang menunggu 2-3 hari tu, tepat jatuh hari yang telah dijanjikan, mereka pun call lah balik si uncle ni. Bila mana dia dah call balik uncle ni guys, uncle ni pun kata okey boleh datang. Datang nanti jam pukul 2.30 ya. Tapi disebabkan
Diorang ni dah excited kan guys. Dia orang ni pun datang awal setengah jam daripada jam yang telah dijanjikan. So kira pukul 2 lah dia sampai sana. Sesampainya di sana, dia mengikuti map yang diberikan uncle sebelum ni. Bila diorang dah ikut map tersebut, rumah itu betul-betul berhenti di rumah yang diorang tengok 2-3 hari lepas yang diorang ronda-ronda tu kan guys. Lepas tu dia pun macam gelak-gelak heran lah kan. Dia tanya dengan kawan dia, kau tengok ni bukan rumah yang hari tu kita tengok ke, yang uncle cabut rumput tu? Lah, ini ke rumahnya. Lepas tu tak lama kemudian uncle tu pun sampailah menemui diorang di sana. Bila dah sampai dekat sana guys, memang berapa terkejutnya dan menahan gelaknya diorang. Betul-betul uncle itu adalah uncle si pencabut rumput 2-3 hari lepas dia tengok. Dia pun saling pandang satu sama lain dan berkatalah, maknanya betul lah di rumah kita yang kita nak sewa tu. Lah kot, kata kawan dia. So diorang pun selepas tu tengok kawasan rumah, dia pun Amir dan kawannya ni pun memang dah tahu rumah ni memang mesti dah lama gila tak ditempati, tak ada orang yang tinggal. So dia pun fikiran dia orang, patutlah rumah ni besar tapi murah. Dalam rumah itu mempunyai 4 bilik guys. 1 bilik di bahagian bawah, di mana 3 bilik lagi berada di tingkat atas. Jadi total kawan-kawan yang telah dikumpulkan kawan Amir ni, sekali termasuk Amir dan kawannya ni ada 12 orang guys. So 6 daripadanya adalah classmate Amir dan kawan dia ni. So bila mana rumah tu dia ada 4 bilik, kawan Amir ni membuat peraturan di mana dia membagikan bilik-bilik yang ada. 8 akan berada di bilik atas, di mana ada 3 bilik kan kat atas tadi tu kan guys. Diorang berlapan tu bagi-bagilah bilik. So lagi 4 tu akan berada, lagi 4 orang tu akan tinggal di bilik bawah, di mana 2 di dalam bilik, 2 lagi di ruang tamu. Di mana ruang tamunya pun guys, menurut cerita Amir ni sangatlah luas. Bila diorang dah bersetuju dengan uncle ni tadi guys, diorang pun mulalah mempersiapkan diri untuk masuk ke rumah tersebut. Bila dah mula masuk, adalah si Amir ni sempatlah bergurau sebab dia tahu keadaan rumah sebelum tu macam mana, sebelum uncle tu kemaskan semak-semak belukar tu kan. Jadi dia pun sempatlah berguraukan dengan kawan-kawannya. Weh, tak nak buat doa-doa selamat dulu ke? Kalau kita buat doa-doa ni senanglah, malaikat masuk dulu kat rumah tu. Manalah tahu duduk beramai-ramai ni ada pula member perangai macam setan kang, boleh halau, dia kata, sambil lah dia bergelak-gelak guys. Diorang tak tahu di mana gelakan diorang ni tengah diintai oleh sesuatu di dalam rumah itu sendiri. Di mana Amir pun menceritakan guys, Amir dengan budak kelas Amir yang duduk di tingkat atas 8 lah dengan Amir tu sendiri. So budak yang dekat bawah semuanya Amir tak kenal. Dan diorang ni tak ada saling tegur ke, tak ada saling beramah pun. Menurut Amir, kawan-kawan dia yang dah ada ini pun dah ramai, so dia tak adalah nak campur-campur budak dekat bawah. Jadi diorang ni macam ada puak-puak sendirilah kan. Menurut pengakuan Amir juga, secara jujur dia mengakui yang budak-budak dekat rumah tu kebanyakan memang tidak mengerjakan solat, dan Al-Quran itu memang dicadang untuk menjadi hiasan saja dekat sana. Masya Allah, kenakalan budak-budak kan guys. Awal-awal tu memang tak ada gangguan apa-apa pun di sana selama 2 bulan. Dan selepas 2 bulan tu guys, mula nampak simptom-simptom yang rumah tu ada penghuni guys. Si Amir ni macam tak percaya, macam sedar tak sedar yang dia berada dalam situasi tersebut. Bila dah ada simptom-simptom tu, dia pun mulalah berfikir pasal si uncle ni dalam keadaan yang sedikit bengang. Dia pun berfikirlah macam, uncle ni patutlah dia bagi rumah ni murah kan, dia kata. Korang nak tahu, Amir ni juga ada membahagikan beberapa kejadian di sini, iaitu ada 5 kejadian yang dia dan kawan-kawan dia tu alami. Di mana kejadian pertama adalah salah satu housemate Amir ni adalah seorang Sabahan. So ada suatu masa tu, tepatnya di penghujung Ramadan, beberapa hari lagi nak raya lah, cuti raya kali itu, kawan Amir yang dari Sabahan ni memang tak balik raya. Jadi dia memutuskan untuk stay. So kejadian yang menyeramkan ini berlaku apabila
Diorang waktu itu banyak kawan-kawan dia yang lain pada Jumaat malam dah mula balik dah. Tapi Amir ni memutuskan nak balik pada Sabtu paginya. Dan bila dia dah balik pagi Sabtu tu guys, korang nak tahu, kawan dia yang Sabahan yang tinggal yang tak balik raya ni, bila dia dah balik Sabtu pagi tu, keesokannya tu Ahad paginya dia menerima WhatsApp daripada kawan dia yang Sabahan tu. Okey, yang Sabahan ni kita bagi nama dia Imran lah ya. So dia menerima WhatsApp dari Imran guys, di mana Imran terlihat marah dalam WhatsApp tu. Isi WhatsAppnya ada dikongsikan Amir ni sekali. Isi WhatsApp ini adalah menceritakan keadaan si Imran ni yang agak marah disebabkan rupanya Sabtu malam tu Imran ni tidur di rumah kawannya, tapi bila dia balik pada Ahad paginya, dia nampak pintu rumah diorang ni terbuka, tak berkunci guys. So Imran ni pun marah lah si Amir ni. Imran ni pun teruslah teks si Amir ni yang dah berada di kampung di saat itu. Dia teks si Amir, "Ui, asal kau tak tutup pintu time kau balik?" Dia kata macam tu. So si Amir tu macam garuk kepala lah juga. "Bila masa kau suruh aku tutup pintu?" kata Amir ni kan. Lepas tu, "Asal kau tanya aku pula?" kata Amir. "Manalah aku tahu. Bukan aku suruh kau kunci pintu tu balik. Aku tidur rumah member." "Bila kau cakapnya tu?" "Malam tadilah," kata dia. Malam tadi tu maksudnya Sabtu malam lah kan guys. So Amir tu pun garuk kepala. Dia pun sambil kata, "Weh, engkau seorang semalam kat rumah. Aku Sabtu pagi dah balik weh," dia kata. So kawan dia pun dah mulalah agak risau dekat situ dengan keganjilan yang dialaminya. So si Imran ni berfikir, so malam tadi tu dengan siapa yang dia bercakap, yang wujudnya menyerupai Amir tu sendiri guys. Lanjut, kejadian yang kedua ialah di mana Amir ni adalah salah seorang penggemar cerita-cerita horror guys. Salah satu page yang dia suka tengok di YouTube ialah Kupi Kubigo guys. Mesti korang dah kenal kan? Memang famous. Jadi dia memang banyak story-story seram. Di mana Amir ni adalah penggemar fanatik cerita daripada Kupi Kubigo ni. Di malam itu Amir ni bercadang nak merekam cerita dari Kupi Kubigo ni dengan niat nak buat story dekat Insta dia. So tengah-tengah dia mengupload ni guys dekat laptop dia, tiba-tiba kipas di depan dia bergerak dengan sendirinya, hidup dengan sendirinya guys. Tapi dia berpusing secara perlahan dan dia berhenti lagi. So video dia macam ni. Jadi apa pendapat korang guys dengan video ni? Korang boleh kongsi dengan Awi di ruang komen. So guys, kita lanjut yang ketiga. Kejadian yang ketiga adalah barang-barang mereka selalu saja hilang. Tapi barang-barang tu hilang tak lama guys. Dalam 2-3 hari barang tu akan jumpa lagi. Tapi yang peliknya dekat sini, barang tu akan ditemui di tingkat bawah guys. Ini fitnah syaitan. Di mana bila dia dah jumpa dekat bawah, dia orang sempat bergaduh satu sama lain. Tingkat atas, orang tingkat atas dengan tingkat bawah. Tapi yang peliknya Amir kata dekat sini, kalau dia betul-betul nak curi, kenapa dikembalikan? Maksudnya macam tu. Kalau dia nak curi, kenapa dia tak sorok habis je? Ni orang kat bawah ni seolah-olah macam bila masa kita orang ambil, tiba-tiba barang tu memang ada dekat bawah. Yang Amir ni lebih kurang agak cepat tangkap. Dia pun tak memperpanjang masalah tu. Dia kata okeylah, tak apalah. Sambung dengan kejadian yang keempat guys. Ada beberapa kawan dia ni yang berada di rumah itu bekerja sebagai part timer di dekat kedai makan. Dia akan balik kerja agak lewat hari lah, macam lewat malam lah, macam dalam pukul 1, pukul 2 macam tu. Satu hari tu kawan dia ni nampak salah seorang dari kawan dia tu tengah isap rokok di malam dia balik tu. Dia tengok tengah isap rokok di luar rumah di atas motor. Jadi bila dia dah pass by kawan dia yang tengah isap rokok tu, dia sempatlah tengok macam ni, senyum macam tu je lah kan. Dalam hati dia, buat apa dia ni isap rokok tu tengah malam kat luar. So dia tak apalah, dia lanjut buka pintu. Bila mana dia dah buka pintu tu guys, dia saja nak toleh ke belakang. Dia toleh ke belakang, orang tu dah tak ada guys dekat atas motor tu. Korang bayangkan? Lepas tu kita lanjut kejadian yang kelima. Ini ialah kejadian yang terakhir guys. Di mana yang terakhir ini berlaku sebelum diorang semua pakat nak pindah dari rumah tersebut.
Diorang pun berpakat untuk membaca Yasin di malam itu. Jadi dia katakan, aku rasa kita baik pindah dari rumah ni weh. Bahaya weh, dia kata. Yang kawan-kawan dia yang lain pun bersetujulah. Tapi sebelum tu, apa kata kita baca Yasin nak malam ni nak? Diorang pun menyetujuinya. Di mana bila diorang membaca Yasin tu guys, korang nak tahu, banyak kericuhan, keributan di dalam rumah itu. Dah macam gempa rumah tu guys. Dia terdengar bunyi macam orang berlari, sampai bunyi satu dentuman yang sangat kuat, seperti almari yang terjatuh, macam almari dirobohkan. Wah, macam tu kan guys. Dan itu sangat mengejutkan diorang. Jadi macam mana menurut korang untuk cerita yang pertama ni? Kalau ada apa-apa kekurangan, boleh tolong correction di ruang komen. Okay, so kita next cerita yang kedua guys. Di mana cerita yang kedua ini adalah tentang 3 sekawan yang menyewa satu rumah yang terjadi belum lama, dalam beberapa tahun lepas lah guys. Di mana kejadian ini mereka menemui entiti yang ini agak ganas sikit guys, sebab dia memang menunjukkan wujudnya. Cerita yang kedua ini aku kutip dari TikTok, seorang TikToker yang bernama Badli Shah. Kalau korang nak check it out dia punya account, boleh jugalah. Jangan lupa follow sekali lah. Alang-alang kan. Lepas tu guys, cerita ini mengisahkan dia bersama kawan-kawannya sebanyak 2 orang. So diorang total 3 orang, dan diorang pindah ke satu rumah yang diorang dah sewa. Dan sepindahnya diorang ke rumah tersebut, diorang mengalami gangguan demi gangguan yang bermula daripada terbukanya peti sejuk dengan sendirinya, dan barang-barang dapur boleh jatuh dengan sendirinya, seolah-olah ada yang menjatuhkan. Ada yang kata PKP hari Rabu kan, orang kata kan. Boyfriend saja. Tak ada. Kena kerja tak PKP? Macam benda apa? Ui. Nah weh. Kau tengok kat belakang kau. Bukan situ. Peti ais kau terbuka. Aku dapat rekod tu. Serius. Weh. Dia buka, lepas tu dia tutup balik. Aku tak nak. Weh. Betul. Dan dilanjutkan dengan bunyi ketukan di ruang dapur mereka. Kebanyakan kejadian ini berlaku dalam pukul 12 ke atas. Salah satu lagi kejadiannya, di mana satu malam tu diorang ni tengah borak-borak, tiba-tiba terdengar satu suara seseorang yang memberi salam guys. Weh. Ada dengar? Dan disambung lagi kejadian berikutnya guys, di mana kejadian berikutnya ni pun sangat menyeramkan yang dapat menaikkan bulu roma kita guys. Di mana diorang pernah dengar bunyi tapak kaki di tangga, tapi tak ada orang. Dan videonya pun macam ni. Siapa salah cari rekod ni? Dan disambung lagi guys, ada bunyi-bunyian bising-bising dekat dapur diorang. Dan bila diorang cek, tiba-tiba tercium satu bau yang sangat menyengit, iaitu umpama macam bau bangkai lah kot kan guys. Dan bila diorang cek, korang nak tahu, ada satu entiti dekat situ menunjukkan dirinya. Dan kalau korang nak tahu gangguan-gangguan berikutnya, korang tengoklah video ni. Apa dia? Berat. Kedua, dia dengar bunyi lagi. Break. Kita kau makan. Dan aku nak tunjuk kau satu benda. Aku tak puas hati dengan benda ni. Dia tadi hari tu dia korang kata memang kalau tengok benda ni, okay, serius. Aku just bagi tunjukkan lah. Benda ni kuat tau. Nah, serius. Bunyi apa tu? Dah, weh. Kejar aku sampai. Betul. Ya, aku dah. Kejap. Kau pergi tengok. Okay, guys. Kita dapat rakam.
Tengok dia main lagi malam ni. Dia main lagi. Dia main lagi. Wait, babi. Aku dengar ada orang bagi salam, cakap Assalamualaikum. Lepas tu terus turun tangga. Ya. Dia turun daripada sana tadi. Lepas tu dengar dia cakap bagi salam. Dia orangnya sibuk tengah main handphone. Dia kalau waktu malam je, kalau tu 35, kalau Mel. Kejar. Kau tutup music tak, sound tutup. Naf, aku dengar macam dia orang bagi salam. Tutup bagi, diamlah, tutup bagi. Aku dengar macam ada orang bagi salam. Kat dapur. Weh, kau dengarlah kali ni. Betul dengar. Aku tak tahu mat peti ais ke apa benda. Aku tak tahu. Ada tak tahu. Wih, astagfirullahaladzim. Benda ni. Apa orang ni? Aku nampak. Tu depan kau. Tadi aku dengar macam ada. Aku rasa dah tutup lah semua. TV terpasang. Dan ada jerawat. Ha? Kita kacau lagi. Yang aku tak suka ni. Apa dia? Kacau lagi. Tanya kacau lagi. Korang panggil aku Dah pukul berapa ni? Ya Allah. Kau dengar ke tak? Weh, bangun lah, dengar. Kali ni dia betul-betul bunyi bising lah. Pergi kat dapur, cepat. Sabarlah, tunggu aku. Weh, yang kacau dia, weh. Biar dia. Dengar bunyi bising tadi. Ya Allah. Weh, kacau. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pergi tengok. Tak ada apa-apa tuan. Kau confident cakap. Macam aku dengar tak? Ada mulut dah tutup. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tahan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kita dah janjikan kat diorang. Letak sejuk. Tak kat mana? Okey tak? Kita 3 orang akan naik atas Kalau ada orang kat ruang tamu dia ni. Tu. Tak nak lah. Ya, Tak, masih ni. Nah, weh. Ya. Okey tak? Lampu? Okey. Yeay. Okey. Tak, hari tu kau beli memang pecah ke apa? Terbakar? Ha? Akhirnya guys, Akhirnya boleh buat masak-masak dekat waktu malam. Lagi tak ada benda kacau. Kan? Tapi okeylah lampu ni aku lebih suka warna kuning ni, nampak macam mau air. Ha, ni dekat lah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tak serik nak tengok benda betul dia takkan muncul. Dia takkan muncul. Serius percaya dia takkan muncul. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Macam tu. Wait. Dia nampak tak macam nampak tapi kita punya akta tak ada apa-apa. Macam nampak ada benda. Tengok lah. Dengar macam benda jatuh. Kejap. Dilan. Dia marah betul. Dia marah. Tak nak cakap. Ada seorang pun tak? Tak. Okey tak? Betul. Gila cek aku. Aku end live je lah. Tak. Aku rasa sebab kita bawa orang lain. Aku rasa sebab tu je. Bawa dia pergi hospital lah. Kita akan bawa dia pergi hospital. Tengok tu. Korang boleh tengok dia tengah macam meracau. This is real. Ini betul-betul terjadi ya. Bukan lakonan. Dan dia yang volunteer datang kat sini, bermalam kat sini dengan kawan dia. Tak ada apa-apa dia masuk. Ada abang masukkan dekat sini tak ada apa-apa bang. Tak ada. Mana ada. Dia tengok mana ada. Tak ada kan. Betul. Itulah kumpulan kejadian-kejadian yang diorang alami selama diorang tinggal dekat sana. Macam mana menurut korang? Cukup seram tak video Awi kali ni? So guys, itu saja perkongsian dari Awi hari ini. Macam mana menurut korang? Cukup seram tak? Kalau korang suka dengan video Awi kali ni, jangan lupa tekan like dan kongsikan apa saja pendapat korang tentang video Awi di kali ini di ruang komen. Dan juga last kali, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga jangan lupa nyalakan notification ataupun lonceng supaya korang semua tak ketinggalan bila mana Awi mengupload video-video terbaru Awi. Okay guys, so jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Stay safe, stay healthy and stay alive. Santuy.